Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadirin-hadirat yang ada di dalam Google Meet ni dan juga di FB Live, dan selamat sore. Okey, jadi hari ini kita mengadakan sebuah program iaitu kempen tentang peningkatan kes gejala bunuh diri gunakan trademark cegah sebelum parah. Sebelum itu saya ingin perkenalkan nama saya Ahmad Syarif Iqbal bin Muhammad Musaleh selaku moderator anda pada hari ini. Jadi saya ingin ceritakan sedikit lah tentang program kita hari ini. So program ni tujuan dia untuk memberi pendedahan kepada orang awam dan juga orang ramai tentang kesan impak psikologi kepada manusia, dan juga mendorong individu tersebut untuk melakukan jenayah bunuh diri. Dan program ini juga bertujuan untuk menjawab segala polemik di media sosial yang berkaitan peranan agama dan konteks membantu serta menangani isu kes bunuh diri ini. Okey, saya pun tak nak berpanjang lebar dalam cerita. So kesian dekat panel-panel kita pada hari ini yang dah lama menunggu dan tak sabar dia nak berhujah tentang soalan-soalan yang akan diberikan hari ini. Jadi pada hari ini saya ingin memperkenalkan anda dengan panel yang pertama kita pada hari ini. Panel kita yang pertama ialah Inspektor Anas bin Muhammad Inspektor Anas bin Mak Yusof, berumur 32 tahun dan dah berkhidmat selama 9 tahun. Betul tuan? Betul tak? Dan mempunyai sarjana undang-undang penguatkuasa, dan sekarang ni memegang jawatan sebagai Ketua Bahagian Integriti dan Pemantauan Standard. Betul tuan? Alhamdulillah tuan. Terima kasih tuan untuk hari ini tuan. Okey, manakala kita punya panel yang kedua hari ini ialah Tuan Mustaqim bin Rimon, berumur 38 tahun dan telah berkhidmat 9 tahun di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Betul tu tuan? Betul lah tuan? Okey, jadi sekarang ni tuan kat bahagian Ketua Unit Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Bahagian Operasi Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor. Betul tuan? Okey tuan, terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan juga orang awam untuk menjawab segala persoalan pada hari ini. Jadi Tuan Anas, macam mana keadaan sekarang dengan isu pandemik dan PKP ni? Adakah Tuan rasa keadaan sekarang ni dah konsisten ke tidak? Okey tuan, sejak kebelakangan ni kita lihat banyak berlakunya kes kejadian bunuh diri kat media sosial, juga surat khabar, ataupun kita boleh tengok di mana-mana sumber-sumber internet. Jadi boleh tuan jelaskan sedikit kepada orang awam bagaimana untuk kita meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental seiring dengan tahap kesihatan fizikal tuan? Yang dialami kan. Okey, merujuk kepada soalan tersebut, cara untuk tingkatkan kesedaran kita lah kan, dari sudut PDRM itu sendiri. Dalam PDRM dia ada satu cawangan, iaitu di bawah saya lah, bawah integriti dan pemantauan standard, ada satu bahagian kaunseling yang mana sesiapa anggota ataupun pegawai yang mengalami masalah ataupun tekanan lah, mereka ni boleh merujuk kepada
bahagian kami lah untuk di berkongsi masalah dan untuk insya-Allah menyelesaikan masalah mereka. Dan sekiranya terdapat tekanan-tekanan yang hasil daripada tempat kerja, contohnya apa di musim PKP ni terlalu banyak penugasan-penugasan frontline kan dibuat, contohnya di Roblox kan, Roblox apa semua, dan mungkin kemungkinan menyebabkan tekanan kepada mereka dan mereka boleh merujuk kepada bahagian kaunseling yang ada di dalam PDRM itu sendiri kan. Jadi untuk kepada orang awam juga, jadi cara untuk kita meningkatkan kesedaran kita, kita ada juga kaunselor-kaunselor kita yang awam. Kaunselor awam, kita boleh berjumpa dengan mereka, berkongsi masalah kepada mereka, seterusnya dapat selesaikan masalah-masalah yang insya-Allah dapat diselesaikan dengan cara berhemah lah. Itu saja tuan. Okey, baik tuan. Terima kasih tuan atas hujahan anda tuan. Okey tuan. Sama-sama. Pada pandangan tuan tentang stigma masyarakat yang kita masih mengamalkan budaya tidak peduli ni tuan, dan sentiasa memberikan pandangan negatif terhadap ahli keluarga mangsa bunuh diri. Jadi pada pendapat tuan, apa pendapat tuan tentang kes macam ni? Maksudnya mungkin ahli keluarga ni memandang tidak serius tentang kes macam ni, mungkin dia ingat anak mereka atau keluarga mereka ni bermain atau tidak serius tentang isu bunuh diri. Mungkin daripada tuan ada sikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yalah, biasanya kalau dah berlaku kejadian bunuh diri kan, sesuatu dalam sebuah keluarga dalam satu masyarakat, of course orang-orang ramai akan pandang negatif. Contoh, kita akan fikir sampai bunuh diri kan, apa kan, ada masalah apa kan, ada lelaki bini ke apa, terus Betul. ada dia punya aura-aura negatif tu timbul kan. Jadi sebenarnya stigma masyarakat yang sebeginilah yang patut kita kikis. Jangan adalah dalam kita masyarakat. Bahkan kita sepatutnya mengambil berat ataupun bertanya khabar kepada mereka kan, supaya tidak lebih memburukkan lagi keadaan ataupun masalah yang dialami oleh orang sekiranya dia bunuh diri tak mati, maksudnya pada dia sendiri dan keluarga dia kan. Jadi kita tak boleh sisihkan lah dalam masyarakat. Mereka ni kita perlu dekati mereka, kita perlu fahami mereka, bahkan kita perlu bagi sokongan kepada mereka kan. Maksudnya kita selain pada isu bunuh diri pun, contoh kalau contoh dadah tu kan, masyarakat kita bila tengok orang jiran sebelah tu dadah kan, tak nak aku kawan, tak nak aku ni kan. Macam itulah juga, maksudnya orang akan pandang negatif kepada mereka-mereka tersebut. Dan khasnya dalam kita punya forum bawah under kes bunuh diri, samalah juga. Jadi kita tidak sepatutnya berprasangka sedemikian dalam hati kita kan. Jadi maksud tuan orang awam pun dan ahli keluarga dia main peranan juga dari segi psikologi dan mental, agak macam mungkin tuan kata tadi kes dadah, dorang supaya dorang berubah untuk menjadikan lebih baik tuan. Ya, betul. Sebab keluarga ni adalah satu orang yang paling rapat lah dengan kita kan. Jadi kalau keluarga pun dah pandang negatif kat kita, kat mana kita nak bergantung kan. Betul tak? Betul tuan. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, sama. Okey, untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya dengan Tuan Mustaqim tuan. Okey tuan, seperti yang sedia maklum sejak kebelakangan ni, kita tahu kan kes COVID ni memang meningkat secara mendadak. Jadi ini banyak menyebabkan banyak sektor ditutup dan tenaga pekerja terpaksa dikurangkan, terutamanya dari sektor swasta sebab mengalami banyak kerugian. Jadi akibat ramai yang kehilangan pekerjaan, serta diorang terpaksa menanggung beban hutang dan banyak lagi tanggungjawab yang diorang perlu uruskan.
pada pandangan tuan, adakah masalah ni menjadi faktor utama yang membuatkan seseorang itu mengambil langkah drastik untuk melakukan jenayah kes bunuh diri ni tuan? Okay. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan syabaslah kepada pihak moderator kerana berjaya mengajukan satu perbincangan yang agak serius petang ini berkaitan dengan kes bunuh diri. Baik, kita bercakap dengan berkaitan dengan bunuh diri ini. Kenapa orang bunuh diri sebenarnya? Jadi kalau kita bercakap dalam bahasa yang mudah, bunuh diri ini adalah disebabkan seorang individu itu mengalami kemurungan, tekanan perasaan yang terlampau sehingga membawa kepada gangguan emosi dan mental. Jadi itu akan mendorong mereka untuk bunuh diri sekiranya tidak ditangani dengan baiklah. Okay, jadi seperti yang Tuan Moderator kata tadi lah, kita tengok pada sumber carian di Google, berita di TV, di media sosial. Sejak COVID ni kita tengok banyak peningkatan kes bunuh diri kat negara kita ni lah. Jadi untuk itu saya berpandangan wabak pandemik ini boleh diambil kira sebagai satu faktor yang mendorong itu untuk bunuh diri. Okay, jadi memang betul lah bila seorang tu kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan, dan kesan itu yang kita mungkin tak dapat nak lihat lah. Implikasi dia kepada seorang individu adalah berbeza dari satu individu kepada individu yang lain, dan masalah bertimbul kepada individu itu sendiri. Jadi bagaimanapun kalau kita tengok bukan faktor ini saja yang menyumbang kepada kes bunuh diri ini, ada juga faktor-faktor lain seperti kewangan, pengaruh alkohol, tidak siuman, pengaruh dadah, dan saya tidak menolak ada faktor hubungan percintaan. Okay. Cik Moderator, saya tak dengar suara Cik Moderator tak buka mic tu. Maaf kan. Jadi mengikut daripada yang fahaman tadi, Tuan mengatakan kita ada daripada maksudnya daripada input lain, bukan sahaja daripada kes COVID, mungkin daripada alkohol, mungkin daripada kesan-kesan sampingan seperti dadah. Jadi adakah orang kata pembunuhan diri ni adalah selalu choice atau pilihan yang terakhir yang orang boleh fikir untuk orang mengambil keputusan tu, tuan? Betul, tuan? Ya, dia sebenarnya kalau diikutkan saya bukan pakar psikologi, tapi based pada pengalaman saya menghadapi kes bunuh diri ni, rata-rata itulah masalah dia, yang mana mereka tiada sokongan daripada, kalau macam pekerja tu ditekan oleh majikan, kemudian malu kepada ahli keluarga dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Gitu. Okey, baik tuan. Terima kasih tuan. Tuan, merujuk statistik Jabatan Membantu Penyelamat Malaysia pada tahun 2020 tuan, sejak pandemik melanda negara kita sehingga kini, berapa kadar peratus setiap bulan atau tahun yang daripada pihak tuan terima kes bunuh diri ni? Adakah peratus dia terus meningkat ataupun purata dia semakin berkurang? Mungkin tuan boleh memperjelaskan sikit, tuan? Okay, terima kasih. Okay. Panggilan dalam Jabatan Bomba ni kita kategorikan sebagai panggilan khidmat cubaan berbunuh diri lah. Okay. Jadi saya ambil statistik 4 tahun daripada 2018 hingga tahun terkini 2021. Memang terdapat peningkatan tahun. Kalau kita tengok daripada, kalau saya boleh bacakan di sini, pada tahun 2019 adalah sebanyak 188 panggilan kes, dan pada tahun 2020 kita menerima panggilan sebanyak 265. Jadi saya kira terdapat peningkatan sebanyak 30% di situ.
Dan kalau kita lihat pada tahun ni, tahun 2021 sehingga September, kita telah pun menerima panggilan kecemasan berkaitan dengan Timaas cubaan bunuh diri ini adalah sebanyak 248. Masih rendah jika dibandingkan dengan tahun lepas, tetapi ini adalah sehingga September. So dapat dirunutkan kat sini memang terdapat peningkatan dari tahun ke tahun semenjak negara kita dilanda oleh wabak pandemik COVID. Namun begitu ini saya terangkan kat sini. Statistik yang diterima oleh Jabatan Bomba ni adalah berbeza dari statistik yang dinyatakan oleh saya punya sahabat daripada PDRM tadi, Tuan Anas, yang mana Jabatan Bomba ni dia lebih kepada penyelamatan cubaan membunuh diri. Okay. Jadi statistik PDRM tadi adalah merujuk kepada yang telah pun berjaya bunuh diri atau mendalam mati dan juga dicampur dengan cubaan untuk membunuh diri. Okay. Jadi kalau kita tengok, saya memetik satu petikan daripada akhbar berita harian pada Julai 2021. Pecahan peratus kepada cara untuk bunuh diri adalah gantung diri adalah sebanyak 75.1%, terjun bangunan adalah 13.6%, manakala selebihnya adalah 5.7% untuk teknik meminum racun lah. Kebanyakan Jabatan Bomba ni kita menerima panggilan untuk kes-kes yang mana cubaan bunuh diri ni terjun bangunan. Kita akan terima kes untuk menurunkan mayat lah untuk diserahkan kepada PDRM. Okey Tuan. Ya. Baik Tuan, terima kasih Tuan atas pencerahan. Saya nak tanya sikit Tuan. Pada pandangan Tuan tentang statistik ni, sekarang ni kita pun dah orang kata dah panggil dekat endemik kan Tuan Adakah pada pendapat Tuan kes ni kemungkinan akan menurun ke atau dia akan meningkat mengikut daripada keadaan sekarang kita ni Tuan? Okey, baik. Kalau kita tengok daripada statistik kita pun tidak dapat menjangka sebenarnya apa implikasi daripada kesan pandemik COVID ini. Kalau kita tengok daripada tahun lepas dah meningkat, tetapi itu adalah semasa kemuncak ataupun climax di waktu negara kita dilanda oleh COVID ni lah. So melihat kepada pemulihan ekonomi dan juga fasa endemik sekarang ni, saya percaya dia akan menurun. Tetapi mana dia menurun tu saya tidak boleh jangka lah. Okey Tuan, baik Tuan. Terima kasih Tuan baik. Terima kasih Tuan. Okey Tuan. Tuan Anas. Okey, mengikut kes bunuh diri secara dasarnya kita lihat sebagai jenayah ke atas diri sendiri dan ia tidak memudaratkan kepada orang lain. Atau dia lebih popular kita dikatakan ia sejenis jenayah tanpa mangsa. Betul Tuan? Betul. So pada pandangan Tuan tentang desakan atau memasukkan seksyen cubaan bunuh diri sebagaimana peruntukan di bawah seksyen 305, 306 dan 309 KK kanun kesisaan seperti mana yang dibuat oleh negara UK pada tahun 1961. Mungkin Tuan ada pendapat atau pencerahan sikit daripada pihak Tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya ditanya kepada pendapat saya sendiri kan, sekiranya ditanya pada pendapat saya sendiri, memang bagi saya untuk memasukkan seksyen kesalahan tersebut adalah tidak wajar. Tetapi kena tengok dia haruslah berjalan seiring. Sebabnya saya percaya yang ada yang mahu menegakkan seksyen kesalahan perlu dimasukkan adalah sebab menyatakan bahawa kesalahan tersebut adalah bukan kesalahan jenayah dan ia adalah satu kesalahan yang melibatkan emosi sendiri. Jadi macam kita kata apa, dia dah lah tertekan, tak patutlah nak bagi hukuman lagi kat dia kan. Macam tu kata kan. Kan? Jadi yes, betul maksudnya kat situ. Sebabnya memang betul kesalahan tersebut adalah
satu kesalahan yang berlaku akibat daripada emosi mereka, dan diorang ni perlu dididik lah, dididik untuk peka dengan masalah-masalah ataupun yalah, masalah yang timbul lah. Tapi bagi saya hukuman yang perlu dikenakan ni adalah bukan untuk mangsa itu sendiri, kan, mangsa ataupun orang tu lah maksudnya, ataupun keluarga dia. Bahkan kita perlu melihat kepada yang wide sikit, maksudnya lebih besar sikit. Jadi maksudnya masyarakat akan tengok, okey, bila dia buat perkara tersebut, dia akan dihukum. So dia akan jadi takut, automatik akan tercegah lah untuk dia buat benda tu, kan. Ya, dan hukuman pun kita tahu pada asasnya peranan undang-undang ni, hukuman ni adalah untuk mendidik masyarakat, bukannya untuk 100% untuk menghukum kepada masyarakat, kan. Tapi disebabkan sekarang ni orang kata apa, kalau tak kena tak berubah, macam tu, kan. Maksudnya dalam masa yang sama kita perlu mendidik, menghukum dan mendidik tu seiring, kan. Maksudnya contoh sekarang kes narkotik juga, bagi contoh, kan. Kes narkotik juga satu kesalahan yang tidak terlibat dengan kesalahan luar lah, mana dia menyebabkan diri sendiri, kan. Jadi hukuman jenayah satu hal, dia kena denda ke, penjara ke, dan dia ada satu lagi diiring dengan dia panggil apa, rehabilitation, maksudnya pemulihan. Pemulihan mereka berjalan seiring. So apa salahnya sekiranya kesalahan bunuh diri ini juga hukum satu hal untuk masyarakat tengok, dan rehab, kita pulihkan dia balik dari segi emosi dia, dan untuk kepada mangsa dan keluarga mangsa itu sendiri, kan. Itu dari segi pendapat saya lah. Kiranya Tuan masukkan dia, kita kena jalankan seiring mungkin hukuman dan juga pendidikan. Maknanya sambil memberi pengajaran, kita dapat memberi pemulihan kepada dia supaya menjalani hidup yang lebih baik, dan juga kita boleh memberi beritahu kepada keluarga atau orang awam supaya menjaga mereka ni agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Betul lah, Tuan? Ya, betul. Okey, Tuan. Terima kasih, Tuan. Soalan untuk Tuan Mustaqim. Tuan, berdasarkan pengalaman Tuan dalam mengendalikan operasi ni bagi memujuk mangsa atau kita panggil negotiation, kan, untuk melakukan perkara ini, apa pendekatan yang biasa digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia supaya mangsa dapat mengubah fikiran masa mereka cuba melakukan kejadian bunuh diri ni? Mungkin Tuan boleh share sikit, kongsi. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Okay, jadi pendekatan yang biasa digunakan oleh Jabatan Bomba untuk menangani kes bunuh diri ni. Jadi sebelum itu saya nak beritahu ada dua kategori kita menerima panggilan kecemasan kes bunuh diri ni. Yang pertama sekali adalah mengambil mayat kes bunuh diri. Selalunya kita akan ada gantung diri ataupun dia terjun sungai, kita akan buat search and rescue dulu lah sebelum diserahkan kepada pihak polis lah. Jadi kes kedua adalah di mana dia sedang cuba untuk bunuh diri, sama ada melalui terjun bangunan, terjun sungai. Biasa dua itulah. Kalau minum racun ataupun lain-lain cara, memang kita sampai tu mungkin dah tak ada lah. Okay, jadi saya ambil kes situasi di mana kalau dia cuba terjun bangunan lah, ini yang ini berlaku. Okay, jadi apabila pasukan kita sampai dekat satu operasi tu, biasanya kita akan buat satu penilaian lah. Dan pertama sekali penilaiannya ada dua, satu penilaian kepada kawasan dan juga penilaian kepada mangsa. Jadi penilaian kepada kawasan ni, kita akan tengok berapa ketinggian bangunan, adakah bentuk bangunan, jadi mangsa tu duduk dekat sebelah mana. Jadi, dan last sekali adalah di mana dijangka dia akan jatuh. Kita tengok anggaran lah. Kemudian jadi kita akan tengok juga penilaian kita dari segi mangsa. Kita tengok jantina, umur, lepas tu juga saiz fizikal dia sendiri.
Jadi kalau macam saiz fizikal dia kecil, tidak ada masalah lah, rata-rata mana-mana anggota kita boleh berinteraksi. Tetapi jika saiz fizikal dia agak besar, maka kita kena fikirkan satu cara yang mana cara yang lebih praktikal lah untuk menangani saiz fizikal tersebut. Kemudian kita kena tengok juga kedudukan mangsa itu sendiri, kat atas bumbung ke, dekat tepi tingkap, balkoni, jambatan ke, flyover dan sebagainya lah. Jadi itu kita semua perkara tadi kita akan rangka strategi. Yang pertama sekali adalah kita akan rangka dari segi keselamatan. Keselamatan kepada pasukan penyelamat dan juga kepada mangsa itu sendiri. Okey. Jadi biasanya kita akan susahkan kita punya pasukan ni kepada 3 lah yang biasa kita buat, iaitu pasukan pengunjuk yang tadi Tuan Moderator kata sebagai negotiator tadi. Kemudian kita akan siap sedia dengan pasukan terjun gunakan tali. Kemudian akan ada satu pasukan lagi di bawah bersiap sedia dengan air cushion. Okay. Jadi kalau sekiranya worst to worst, dia akan terjun, so kita dah ready dengan air cushion di bawah lah. Okay, jadi basically kita pergi kepada pasukan pemujuk dulu kan. Biasanya pasukan pemujuk ni dia ada do and don'ts apabila dia cuba berbicara dengan mangsa yang cuba bunuh diri ni. Yang pertama sekali dia akan cuba elakkan untuk berbicara berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh mangsa itu sendiri. Sebab apa? Sebab tu akan menjadikan dia lebih kusut, lebih teruk lah. Jadi kita akan bersembang hal-hal yang tak berkaitan langsung dengan masalah dia tu. Kan? Anak dia berapa, keluarga dia duduk mana kan, dia suka makan tu, macam-macam lah. Okay. Jadi tujuan utama dia sebenarnya kita nak satu, kita nak melekakan dan melengahkan masa lah. Kita melengahkan masa ni sebab kita nak bagi ruang untuk pasukan terjun kita, pasukan yang spare tadi, yang just dengan tali tadi, untuk bersiap dengan peralatan. Kemudian kita nak mengalihkan fokus dia. Bila dia bercakap dengan kita tu, dia takkan sedar environment sekeliling. Jadi pasukan kita boleh pasukan terjun tadi boleh rapat dengan lebih selamat lah tanpa disedari. Kemudian sambil kita cakap dengan dia tu, kita akan layan kebanyakan dia punya permintaan. Tentu kadang duduk tepi tu dia nak rokok, kita akan bawa rokok, kita bagi dia. Dia nak air, kita bagi. Dia nak power bank, kita bagi kan? Itu adalah satu peluang yang bagus. Sebab apa? Apabila kita minta barang tu, bila kita bagi barang pada dia, itu adalah satu peluang kepada pasukan penyelamat untuk mendekati mangsa dengan lebih dekat. Kan? Kalau ni kalau kita nak dekat sikit memang dia akan ikut untuk terjun lah. Tapi kalau dia minta barang, contoh kata dia minta air, kita akan bagi air kepada dia. Dan kemudian adalah kalau pasukan pemujuk ini mempunyai peluang dan ruang yang sesuai, mereka akan terus bertindak untuk snatch and grab mangsa dari itu, bawa ke tempat yang selamat. Jadi ada beberapa cara yang mereka gunakan, taktik. Mungkin tak sesuai untuk saya cerita dalam ni. Kemudian itu selesai tadi pada pasukan pemujuk kan. Kemudian pergi kepada teknik snatch and grab tadi, pasukan terjun lah. Okay, pasukan terjun ni dia akan menanti isyarat daripada pasukan pemujuk tadi. Sekiranya mangsa untuk bunuh diri ni dia bertindak agresif ataupun dia ada tanda-tanda dia nak mengalah ataupun beralih ke tempat yang selamat ataupun berubah fikiran, maka isyarat akan diberi kepada pasukan terjun untuk melakukan tindakan lah. Jadi tindakan dia adalah kepada isyarat daripada pasukan pemujuk tadi. Sekiranya fokus dia betul-betul ke tempat lain, dia tidak sedar dengan pasukan terjun tadi, maka pasukan terjun tadi akan terus terjun dan snatch, dia akan buat tindakan snatch and grab lah kepada mangsa bunuh diri tadi untuk ke tempat yang selamat. Okay. Kemudian yang pasukan ketiga tadi, air cushion tadi di bawah lah. Jadi kalau ada situasi itu di luar jangkaan, maka mereka akan sedia di bawah dengan air cushion. So far itu teknik yang biasa kita gunakan lah untuk test. Kebiasaannya untuk terjun bangunan.
Tuan, maaf Tuan, saya tanya, kiranya daripada Jabatan Bomber Penyelamat, adakah dorang dilatih punya kursus-kursus khas untuk handle kes sebegini Tuan? Okey, kaitan dengan latihan dan khusus, kita ada satu khusus kaitan dengan psikologi lah, bagaimana untuk cakap dengan mangsa yang cuba bunuh diri ni. Ya Tuan. Tapi itu secara teori lah, dan bila masuk kepada real ataupun di kat ground, ianya bergantung kepada pengalaman mereka sendiri dan juga apa supporting daripada rakan-rakan yang lain lah. Kemudian dari segi latihan pasukan terjun tadi tu memang kita ada buat latihan di balai-balai, di balai-balai bomba ni lah kita akan buat latihan tali, synchronization antara pasukan pemujuk dan juga pasukan terjun tadi lah, kan. Okey Tuan, terima kasih Tuan atas huraian Tuan yang sangat bagi saya banyak berinput lah tentang kita nampak berapa peranannya Jabatan Bomba Penyelamat ni dalam menguruskan atau handle kes-kes macam ni . Okey Tuan, mungkin pada pandangan Tuan ada pandangan dan nasihat yang boleh diberikan kepada di orang luar sana yang berfikir atau niat untuk melakukan cubaan bunuh diri ni Tuan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Jadi kalau diberi peluang untuk saya mengatakan nasihat kepada orang di luar sana berkenaan jika mereka ni ada niat untuk bunuh diri, maka apa yang saya boleh katakan kat sini adalah zaman COVID ataupun zaman pandemik ni memang kita maklum, jadi semua orang ada masalah, semua orang mengalami tekanan dan terkesan lah. Jadi beza dia sejauh mana tekanan dan masalah ni berbezalah setiap orang kan. Jadi kita tak tahu dia punya situasi macam mana, tapi apa yang saya dapatkan kat sini adalah dapatkan nasihat melalui platform ataupun saluran yang betul lah kan. Betul. Jadi kalau kita lihat kat Malaysia ni kita ada banyak platform dan saluran yang betul. Contohnya kalau kita ada masalah hutang, kredit, kita ada agensi kaunseling dan pusat kredit AKPK kan, untuk nasihat masalah kebutangan. Jadi kemudian kita ada banyak pakar-pakar kaunseling yang boleh dirujuk sebelum mengalami kemurungan ni lah. Dan saya juga ingatkan kepada mereka-mereka ni jauhilah minuman beralkohol dan juga dadah. Saya tahu mereka mungkin percaya dengan mengambil minuman tersebut dan juga bahan terlarang tersebut dia dapat melupakan masalah yang dihadapi lah, tapi sebenarnya kesan dia akan menjadi tambah buruk lah sebab dia akan menghilangkan kita punya kewarasan untuk berfikir kan? Kemudian yang terakhir sekali, orang sayang, keluarga, anak-anak, suami, isteri, dan jadi bila kita bunuh diri ni bukanlah satu jalan penyelesaian, malah dia akan menambah penderitaan kepada keluarga kita sendiri. Okay. Betul Tuan. Okey Tuan, terima kasih Tuan atas nasihat dengan pandangan Tuan. So agar mungkin pandangan Tuan ni dapat orang-orang awam ni kita manfaat dengan sebaiknya lah. Okey, Tuan Anas, mungkin harapan dan nasihat daripada pihak PDRM untuk menangani isu bunuh diri ni yang semakin meningkat lagi-lagi masa pandemik COVID-19 ni Tuan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat dan nasihat atau harapan saya sendirilah sebagai warga PDRM dan sebagai Ketua Bahagian Integriti dan Pemantauan Standard yang mana di bawah jabatan saya sendiri terdapat bahagian agama dan kaunseling bahagian agama dan kaunseling. So maksudnya diseiringkan agama dan kaunseling. So harapan dan nasihat saya akan sentuh sedikit tentang agama lah. Bila-bila lagi kita sebagai agama Islam, dan saya percaya walaupun bukan agama Islam pun dia ada cara tersendiri untuk untuk meriliskan ataupun tekanan contoh dia punya amalan contoh kan. So untuk dalam agama kita sendiri pun kita sekiranya ada masalah kita kembali kepada Allah dan Rasul kan. Bagaimana kita tahu dalam ayat Al-Quran kata
ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Sekiranya kamu ada berlaku masalah dalam apa-apa di dunia ni lah, maka kita kembali kepada Allah dan Rasul kan. Kita sentiasa berdoa. Kita bila dalam solat tu kita jaga solat kita, berdoa minta kepada Allah. Jangan terus bila kita jam apa atau apa kata dia apa masalah banyak kan. So tu dia terus fikir pendek, tuju mauna contoh kan. So kita kena ingat kita ada satu lagi pegangan yang kita memang takkan putus pegangan tersebut. So nasihat saya, kita perlu jagalah segala hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia juga kan. Dan sebagaimana ayat yang kata wa'tasimu bihablillahi war rasul, maksudnya kita berpeganglah kepada Allah dan Rasul kan. Mana apa-apa kita kembali kepada Allah dan Rasul. Itu saja nasihat dan pandangan saya lah. Tuan, maaf kita ada satu soalan ditanya dengan orang awam tuan. Mungkin apakah peranan kerajaan dalam menangani isu bunuh diri atau cubaan bunuh diri? Mungkin daripada tuan ada pendapat tuan boleh kongsikan sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat saya sendiri kan, isu bunuh diri ni seperti pada permulaan saya punya point tadi menekankan isu counselling lah maksudnya. So kerajaan seharusnya melibatkan lebih banyak ahli-ahli psikologi lah untuk membantu dan menasihati golongan-golongan yang kebarangkalian akan akan banyak tekanan, contohnya golongan yang kurang kemampuan. So ahli-ahli psikologi ni patut menghampiri mereka dan lebih mendekatilah dengan bertanyakan apa masalah dan sebagainya kan. Dan selain itu usaha-usaha kerajaan juga telah membuat, iaitu contoh kalau isu bunuh diri ini melibatkan faktor ekonomi keluarga masing-masing yang tidak dapat disupport untuk support keluarga masing-masing. So tindakan kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Contohnya memberi bantuan yang telah banyak sebelum ni lah, bantuan-bantuan kepada kita yang sebagai masyarakat dalam negara ini. So saya percaya secara tidak langsung dengan bantuan-bantuan kerajaan tersebut at least dapat mengurangkan beban dan ekonomi bagi rakyat Malaysia itu sendiri. Alhamdulillah tuan. Terima kasih tuan atas huraian tuan. Mungkin jawapan tuan ni orang yang memberi soalan ataupun orang-orang yang ada dalam ni dapat manfaatkan atau kita dapat menitik beratkan tentang jawapan-jawapan ni dan kita gunakan untuk kehidupan seharian kita. Okey tuan. Ini soalan yang terakhir daripada orang awam untuk Tuan Mustaqim tuan. Okey, orang awam bertanyakan, jika ada kenalan atau rakan yang meluahkan bahawa mereka ingin bunuh diri, apakah langkah yang boleh dibuat untuk membantu kenalan tersebut tuan? Okay, baik, terima kasih Tuan Moderator dan saudara atau saudari yang bertanya di dalam secara online. Okay, pertama sekali kita kena pasti dulu kenapa dia nak bunuh diri, apa masalah dia. Jadi kalau masalah dia dah lebih kepada cenderung ke arah keberhutangan, keburusan kewangan dan sebagainya, boleh merujuk kepada AKPK, jadi agensi konseling dan pengurusan kredit untuk mendapatkan nasihat kaitan dengan pengurusan kewangan ni lah. Jadi kalau sekiranya ada masalah-masalah lain, boleh merujuk kepada pihak hospital kerana mereka ada unit konseling dan sekretari lah. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey tuan, nampaknya semua kita dah sampai dekat hujung kita punya program ni ya. Minta maaf kalau ada soalan yang saya tak dapat jawab. Mungkin tuan-tuan boleh bertanya saya di yang mana kenal saya, mungkin boleh tanya saya PM ke, nanti saya boleh rujuk balik dengan Tuan Mustaqim dan juga Tuan Anas. Okey, terima kasih tuan-tuan dan juga puan-puan untuk hadiri
program kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada panel-panel kita iaitu Tuan Anas dan Tuan Mustaqim sudi meluang masa sedikit sebanyak dapat memberi input kepada kita tentang kes gejala bunuh diri ni, dan kita insya-Allah kita harap kes sebegini dapat menurun dari hari ke hari. So akhir kata daripada saya, ingat tuan, kita berfikiran panjang. Kita ingat keluarga kita ingat agama kita ingat diri kita. Semoga kita tahu apa yang kita lakukan dapat memberi pengajaran kepada orang ramai. Okay, sekian saja program kita pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa di lain hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.